Lalat ni bila dia terbang dengan kelajuan dia, tak kira lah berapa kelajuan dia pun, dia boleh dengan tiba-tiba sahaja mengubah arah ataupun kelajuan dia tu ikut suka dia. Contoh, dengan kelajuan dia tu tiba-tiba dia nak zoom macam tu, dia boleh buat. Dia boleh terbang vertikal horizontal ya guys ya. Zut 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 kayak gitu. Itu belum ada tuh ciptaan manusia yang kayak gitu ya. Pesawat-pesawat belum bisa kayak gitu. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, ini sudah memasuki bulan Ramadan ya. Hampir kita masih menuju bulan Ramadan. Beberapa hari lagi bulan Ramadan ya. Bulan yang suci, bulan yang kita nanti-nantikan. Semoga di bulan Ramadan ini kita lebih banyak lagi ya bisa mengumpulkan pundi-pundi ibadah gitu ya, pundi-pundi amal pahala, supaya kita bisa lebih memperbaiki diri di bulan Ramadan nanti guys ya. Dan seperti biasa kita tengok lagi ceramah Ustadz di hari ini. Ini juga salah satu cara untuk menambah ilmu dan menambah pahala kita guys ya, nonton ceramah gitu, mendengarkan ceramah gitu ya. Ini ada dari Tazkirah Ustadz Channel, jangan lupa di subscribe juga. Tajuknya berapa jumlah jenis binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran, ini dari Ustadz Audi Muhammad ya. Nah ini kan banyak ya binatang-binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran itu, tapi aku cuma tahu beberapa aja gitu, kayak semut, burung ababil ya, terus burung hut ya, terus apalagi ya, lebah ya, apalagi guys yang kalian tahu, unta ya, terus apa lagi ya, kuda ada nggak? Kuda ya, kita tengok aja langsung deh, ada berapa jenis binatang. Mungkin kalian juga nggak tahu ada berapa jenis binatangnya ya yang Allah sebut dalam Al-Quran, nggak pernah ngitung sih ya. So langsung aja kita tengok ya, yuk. Indo React. Jadi persoalan di sini yang dikemukakan, kalaulah dimintakan kepada berhala depa, kita ambillah contoh satu berhala. Boleh tak kamu minta berhala kamu ni buat sambungan dari berhala, buat seekor lalat? Agak-agak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh pun dia nak buat seekor lalat. Allah tambah wala wijtama'ulah. Kalaulah mereka ni berhimpun, bersatu, bersepakat, semua berhala-berhala hak ada untuk menciptakan walau cuma juga seekor lalat pun tak mampu. Iya, berhala-berhala. Orang suruh aku seorang, memanglah aku tak mampu. Kalau ramai-ramai panggil geng aku, mampulah. Kalau mampu, panggil semua berhala hak ada. Bukan kata satu berhala, 10 berhala. Satu dunia hak ada berhala ni berhimpun, buat meeting, berijtimah. Kita lagu mana ni? Orang cabak buat kita ni. Kita ni berhala-berhala hak orang sembah ni. Depa cabak kita suruh buat lalat. Agak-agak mampu tak mampu depa nak buat lalat? tak akan mampu juga ya, tuan-tuan. Walaupun mereka menghimpunkan semua, tu adalah berhala-berhala yang amat lemah. Allah bagi misal, Allah bagi contoh, Allah bagi peruntara. Bahkan kalau kita katakan lebih besar lagi, contoh penyembah tu tadi yang disembah berhala. Kalau katakan penyembah tu manusia macam kita, yang Allah bagi ada kekuasaan yang kita panggil kudrat, nak bergerak kepala, bergerak tangan, bergerak kaki, bergerak badan. Dalam tu ada otak-otak yang ada kecerdikan, keluarbiasaan, orang-orang PhD, orang-orang akademik, orang-orang bijak pandai, saintis-saintis. Kita semua berhimpun, kita nak cipta satu binatang yang sama seperti ciptaan Allah yang namanya lalat. Agak-agak mampu ke tak mampu? Belum mampu. Pun tak akan mampu. Hak tadi tu lemah, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa. Kalau kata orang, kalau buat robot yang mirip lalat mungkin bisa ya guys ya. Sudah ada juga yang bikin kayak gitu ya, robot-robot drone yang kecil-kecil itu. Tapi kalau mau persis seperti lalat itu nggak bisa kayaknya, manusia nggak mampu guys, nggak mampu bikin makhluk hidup seperti itu ya. hak sembah berhala tu pun, hak cerdik-cerdik berimpun suruh buat lalat pun tak akan dapat. Iya betul. Apa yang cuma mampu dibuat hari ni hak kita boleh tengok apa? Kalau kita tengok dalam bidang militeri, ketenteraan, dah ada negara-negara tertentu dia cipta macam robot-robot kecil. Iya betul, robot-robot tapi kecil. Bentuk robot tu apa? Dia buat macam robot lalat, dia buat robot nyamuk, dia buat robot patung-patung.
Betul. Tujuan dia apa? Kadang-kadang dalam robot tu dia ada kamera. Iya, ada kamera. Bila militeri ni dia guna untuk tujuan pemantauan, dia guna tujuan untuk tengok kawasan-kawasan musuh, satu-satu kawasan yang mereka nak terjah, mereka nak masuk, mereka nak ambush, dia hantar dulu benda ni. Jadi orang nampak apa? Orang nampak macam kecil je, tak ada apa kan. Jadi orang tak akan perasan. Sedangkan dia sudah buat pemantauan, dia pergi cek kawasan tu, kawasan ni musuh macam mana, keadaan muka bumi macam mana. Setakat tu je lah yang mampu. Iya. Nak betul-betul jadi macam lalat memang tak boleh. Tak bisa. Sebab apa? Sebab semua makhluk ciptaan Allah tu ada nyawa. Dan roh orang yang ya. satu-satunya zat yang boleh bagi nyawa pada makhluk dia, Allah, bukan kita. Betul. Kita menggerakkannya pun dengan kuasa-kuasa tertentu. Kita kata arus elektrik, ada cas bateri, kong bateri, tak boleh hidup juga benda tu. Betul. Dia tak akan mampu menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nggak bisa bikin makhluk hidup yang punya Ada nyawa. satu jurnal sains. Walaupun dikatakan lalat ni binatang yang di sisi manusia tu kecil, di sisi manusia tu hina, di sisi manusia tu kotor. Kotor sebab apa? Sebab lalat ni dia suka duduk kawasan tong-tong sampah hak jenis bau busuk ke hak harum-harum. Kalau hak harum-harum tu lebah-lebah kan. Kalau dia ni duduk dekat tong-tong sampah. Dalam jurnal tersebut ada menyenaraikan keistimewaan-keistimewaan lalat. Dan ini kita tak boleh nafi. Setiap makhluk ciptaan Allah, nama dia haiwan ke binatang, pasti ada keistimewaan dan tugas dia. Betul, ada tugas masing-masing. Antara keajaiban lalat ni, nombor satu ialah lalat ni bila dia terbang dengan kelajuan dia, tak kira lah berapa kelajuan dia pun, dia boleh dengan tiba-tiba sahaja mengubah arah ataupun kelajuan dia tu ikut suka dia. Contoh, dengan kelajuan dia tu tiba-tiba dia nak zoom macam tu, dia boleh buat. Dia boleh terbang vertikal horizontal ya guys ya. Zut kayak gitu. Itu belum ada tuh ciptaan manusia yang kayak gitu ya. Pesawat belum bisa kayak gitu. UFO mungkin ya. Kalau UFO yang sering kita lihat videonya di YouTube mungkin benar atau enggak gitu kan. Kalau ada UFO yang kayak gini, itu teknologinya sudah tinggi banget kalau sudah bisa kayak gitu ya. Dengan laju dia dia nak kok bawah boleh. Kok ni pun boleh. Binatang lain pun ada juga boleh buat macam tu. Tetapi kelebihan lalat, dia boleh mengubah kedudukan dia tu, kona kanan, kona kiri tu, tanpa sedikit pun mengurangi tahap kelajuan dia. Kecepatan dia, ya betul. Maksudnya contohlah kita kata dengan kilometer tertentu. Contoh 20 km sejam, dia kona pun 20 km, naik pun 20 km. Macam kita, Alphard kita, Wildfire kita naik 200 jalan straight, tapi time nak kona U-turn dia jadi berapa? Turun cepatannya nak kona speednya. U-turn 200 jadi 20 dah lah. 20 dah. Cuba try 200 U-turn juga. Apa jadi kat Wildfire kita? Melambung dalam rumah orang lah. Hak straight pun 200, hak U-turn pun 200. Tapi dia cap tanpa mengurangi kepantasan dan kelajuan dia. Itu hebat dia. Satu. Yang kedua, pada mata dia. Mata lalat ni, kalau secara umum kita tengok macam ada dua bonjolan besar macam tu kan. Tapi dalam tu, sesetengah lalat, bukan semua jenis, sesetengah lalat dalam satu bonjolan tu ada 6,000, ada setengah kata 5,000 lensa. Lensa hak kecil-kecil. Jumlah dia ada 5,000 dalam hak stokoi. Aku juga pernah lihat foto-foto yang ada di Google itu guys ya, mata lalat yang kayak ada lensa-lensa kecil-kecil kayak gitu ya. Dan lensa-lensa ini bila digunakan dia dapat melihat sesuatu dengan lebih terang, lebih jelas, lebih nyata. Dan satu-satu lensa tu ada fungsi dia boleh lagi membesarkan objek yang dia tengok. Oh, bisa ngezoom ya? Kita kata macam kita mata kabur, pakai spek mata dia jadi lagi jelas, lagi terang. Ataupun time hak nak besar tu kita guna kanta pembesar. Hak sepatut depan bisa ngezoom ni bila guna kanta tu lagi besar. Itu antara fungsi-fungsi yang ada pada lensa-lensa pada mata lalat. Itu yang kedua, ringkas-ringkas. Yang ketiga, dia punya pam belalai dia. Sebab lalat tu kecil, kalau kita guna alat pembesar tu dia ada macam belalai, pam untuk sedut makanan. Dan makhluk-makhluk atau haiwan ciptaan Allah ni biasa, mereka mencerna makanan dalam mulut ataupun tubuh mereka. Bila mereka makan, makanan tu dicerna mulut atau badan. Tapi lalat ni dia cerna luar lagi. Macam mana cara dia? Contoh, dia akan terbang
kalau dia jumpa satu makanan, dia akan pi depan makanan tu, dia akan muntahkan satu cecairan khas daripada belalai dia tu, ada cecair pada makanan tu. Jadi kalau sifat makanan tu keras ke kental ke, cecair tu akan buat dia jadi sesuai dengan ada untuk dia sedut enzimnya nanti. ya, dikeluarkan Asalnya enzim. keras, asalnya mungkin kental, tapi bila kena cecair yang keluar daripada belalai dia tu, dalam istilah sains, belalai dia ni disebut prosmosis. Jadi bila makanan tu dah jadi lembik ke, apa kita kata lemah sikit, maka dia akan pun sedut melalui belalai dia tadi. Jadi dia cernakan benda tu di luar, baru dia sedut masuk. Hebat betul ya lalat ya. Memang kalau binatang yang kecil-kecil tuh banyak yang ditiru oleh manusia, teknologi dijadikan, diadaptasi jadi teknologi gitu ya. Banyak guys sudah. Tapi yang lalat ini kalau diadaptasi jadi teknologi tuh sulit banget kayaknya ya. Ini hebat banget ini guys lalat ini. Itu antara yang disebutkan oleh ahli-ahli sains mengenai keistimewaan lalat, walaupun kita nampak kecil, hina dan sebagainya. Itu ilmu tambahan lah. Baik. Wa in yaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastankizuhu min. Dan Allah tambah lagi perumpamaan dia. Kalaulah sekiranya lalat hak kecil dan hina tadi merampas sesuatu daripada berhala tu, merampas sesuatu daripada berhala tu, la yastankizuhu min, nescaya berhala tersebut tidak akan mampu untuk merebutnya kembali. Ya betul. Contohlah kita kata ada atas kepala berhala tu satu benda, mari lalat, zing, pak, lalat tu pun ambil, bawa lari, zing. Berhala tu boleh rampas balik tak? Tak boleh. Berhala tu boleh rampas balik tak? Apa yang lalat ambil daripada dia tak kira lah. Tempat mana-mana pun lalat pi, hinggap, ambil, buat lari. Apa yang berhala tu boleh buat? Dia tak akan mampu nak merebutnya kembali. Betul. Ini adalah salah satu masal, perumpamaan yang cukup mudah nak bagi faham. Allah sedang menyindir, menyinis dan menghinakan berhala-berhala yang lemah ni. Betul. Dia bukan kata, kalau nak kata lalat ni, kita orang hak hidup pun tak ada nak tangkap balik. Kalau dia rampas sesuatu daripada kita, susah hak ya, hidup ni, betul. hak boleh bergerak, hak boleh kejap. Lalat ni Tangkap lalat ambil susah. makanan aku nak hambat sungguh-sungguh. Tu pun belum tentu dan lagi. Betul. Ni bayangkan berhala hak kaku, hak tak boleh nak buat apa, lalat rampas, lagilah tak boleh nak buat apa. Tu hak tang nak kejar. Bukan kata tu, kita bayangkan berhala macam ni. Berhala ni kalau kata lalat mari zing, pap sini. Contoh dia nak tampak lah. Lalat ni nak tampak macam tu. Bukan kata nak tampak, pap dia nak bergerak sikit macam ni pun tak mampu. Pap macam ni pun tak mampu. Pap macam ni pun tak mampu. Pap macam ni pun tak mampu. 4 pergerakan saja diperlukan untuk tampak atau halau lalat tu. Sap, sap, sap. Bukan kata 4-4 tu, dia nak buat pak gedik sikit, dia punya bau ni pun tak dapat. Apatah lagi nak tampak lalat. Kalau lalat mari duduk kat hidung, tak boleh nak bergerak ni, sekurang-kurang aku boleh tiup kuat atas kan, nak suruh lalat lari. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak buat fuf lalat ni. Celaka lalat ni duk main kat hidung pula. Tak boleh. Ataupun nak bergerak kuih sikit kan, macam kita pak lalat duduk sini, kita buat macam tu, kita buat bergerak tu, nak suruh lalat tu pi. Tak boleh juga dia nak buat macam ni pun tak boleh. Nak habatnya lemah sungguh-sungguh. Apatah lagi dia nak kejar benda-benda tersebut. Kalau tuan-tuan perhati macam ni lah mudah. Orang hak sembah berhala, sekurang-kurangnya hak penyembah berhala tu, kalau dia tengah makan, mari lalat, dia boleh buat apa? Katakanlah saya ni penyembah kepada berhala-berhala tu, saya duduk tengah makan, mari lalat. Sekurang-kurang saya ada tenaga, ada kudrat, apa lalat ni? Ya betul, bisa Kita bisa boleh buat mengusir. macam ni. Ya bisa. Tapi kalaulah lalat tu mari, ambil rampas sesuatu daripada berhala hak kita sembah, berhala tu tak boleh nak buat apa. Betul. Tak ada otak lagi ke kita. Setakat tu Allah nak suruh kita fikir, kita hak sembah dia tu boleh buat lagu ni kurang-kurang. Tapi dia hak kita sembah tu, tak boleh buat apa, bodoh. Nah kata ni, bodoh sangat ke aku ni pi sembah kawan tu, bodoh sangat ke aku ni pi puja, pi seru kawan tu, aku kurang-kurang dapat buat macam ni. Dia langsung tak boleh buat. Yang aku pi bodoh dan bangang sembah benda ni, why? Betul. Allah nak suruh fikir, mudah saja. Tapi zaman sekarang sudah jarang yang sembah berhala ya.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia ada membawakan hadis-hadis berkaitan dengan lalat. Lalat ni juga disebutkan oleh Allah dalam Quran. Contoh ayat ni kan, ada berkenaan lalat. Kalau tuan-tuan perhati, ada ulama-ulama menghimpunkan berapa jeniskah binatang yang jenis Allah sebut dalam Quran. Nah ini berapa jenis? Ulama menghimpunkan ada 21 jenis binatang yang Allah rakamkan nama binatang ni dalam Quran. Contohlah kita kata ada semut, ya semut, ada lebah, ada labah-labah, labah-labah ada kuda, juga. Ada bawal, ada himar, ada babi, ada anjing, ada kaldai, ada gajah, ya, betul. ada singa ke apa ke, termasuklah lalat. Ada 21 jenis yang Allah rakam dalam 21 Quran. ternyata ya guys ya. Jadi bila Laba-laba kita juga sebut ada, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan binatang tadi ni, Imam Ahmad bin Hanbal ni merujuk kepada pengasas dan pendiri mazhab Hambali, salah seorang tokoh besar imam mazhab yang 4 tu. Ya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Umarah bin Al-Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah secara marfu'. Itu dia punya sanad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu yang sama seperti ciptaanku, maka hendaklah dia menciptakan sama seperti ciptaanku. Dia sebut 3 benda. Try kalau nak cipta sama macam aku. Pertama ialah zarrah, yang kedua zubabah, yang ketiga habbah. Pertama Allah cabar suruh cipta apa? Zarrah. Zarrah ni apa? Kita sebut faman ya'mal misqala zarratin syarran ka khairan yarah, tu zarrah, satu biji yang cukup kecil. Zarrah ni kalau dalam istilah kita sebut atom, kita sebut molekul, sesuatu yang tidak ada nilai. Bila saya kata satu yang tak ada nilai, bukan dia tak ada harga. Dia beza. Nilai yang saya nak maksudkan bukan dia tu tak ada harga. Bila dia tu makhluk ciptaan Allah, dia tetap ada harga dan keistimewaan. Maksud tak ada nilai ni macam ni. Kalau ambil zarah tu sebiji, ambil kilogram kita, letak benda tu, dia tak naik sikit pun. Kau Abang Hussein satu zarah, Abang Hussein kilo, Abang Hussein tu 5 kilo naik walaupun satu zarah. Tak, maksud saya tak bernilai tadi bukan tak ada harga. Tak bernilai tadi tak boleh nak buat nilai, nol. Bubuh satu zarah tu tak berganjak sikit pun meter kita tu. Tak ada nilai, tak boleh nak buat nilai dia tu. Maksudnya kecil sangat. Kalau nak sangat buat benda tu. Satu je. Mampu ke tak mampu? Tak mampu. Tak mampu. Yang kedua zubabah. Zubabah zubab lah. Lalat. Buat lalat. Kecil juga. Tak boleh juga. Habbah. Satu biji benih. Tak kira lah biji benih apa tu. Biji benih kita ni, biji sawi ke biji sayur tu, sayur ni pun cuba buat satu biji juga tak akan mampu. Betul. Selain Imam Ahmad, Imam Ibnu Katsir bawa satu lagi riwayat daripada Asy-Syaikhan. Syaikhan dalam ilmu hadis merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur periwayatan yang sama, daripada Umarah bin Qa'qa', daripada Abu Zur'ah, daripada Abu Hurairah. Rasulullah kata apa? Bukhari Muslim, hadis sahih. Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu zarratan falyakhluqu syu'airatan. Sama juga lebih kurang makna dia, siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu sama seperti ciptaanku, maka hendaklah dia menciptakan falyakhluqu zarrah. Zarrah dia. Zarrah juga. Satu lagi syu'airatan. Syu'airah, belajar ilmu saraf, tasrih ni atas wazan apa? Wazan tasghir kan? Tasghir. Benda tu sebenarnya syair. Syair tu satu biji gandum. Bila syu'airatan, biji gandum hak paling kecil. Susah biji gandum. Mana bisa bikin biji gandum? Tak boleh buat. Tak boleh buat. Cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, habis guys. Indo React.
Ternyata itu tadi tentang berhala ya guys ya, tentang berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa ya. Siapa juga yang masih nyembah berhala zaman sekarang? Kayaknya sudah nggak ada lagi, jarang, bukan nggak ada lagi ya, jarang orang-orang yang nyembah berhala zaman sekarang ya. Sudah ngerti semua lah, berhala tuh nggak bisa, nggak punya kuasa lah, bergerak sedikit aja nggak punya kuasa, apalagi menciptakan sesuatu gitu ya. Kalau masih ada yang percaya dengan berhala ya bodoh aja itu orangnya. Tapi tadi ternyata ada 21 nama-nama binatang yang direkodkan dalam Al-Quran ya guys ya. Ada 21, banyak tadi, ada laba-laba juga. Ayam ada nggak ya? Ayam ada kayaknya, ayam ya, tentang ayam yang berkokok-kokok itu guys. Ayam, anjing, babi juga ada, gajah, singa, harimau kayaknya ada juga ya. Ada 21 ya, sudah dihimpunkan sama ulama-ulama. Ya, tapi ini baguslah, ini ceramah Ustadz Audi Muhammad yang satu ini banyak pesan-pesannya ya guys ya. Banyak yang bisa kita ambil juga pelajaran dari ceramah yang satu ini. Jadi stay tune terus di Indo React TV, nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah yang best dari Malaysia. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sudah menjadi member VIP channel ini ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.